A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Fadil Tuan Guru Ustaz Muhaimin selaku pengerusi surau yang kita sayangi bersama dengan ahli jawatan kuasa. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat bukan bakal jenazah saja, tapi bakal penghuni syurga. Macam tak apa nak seronok sebut tu. Macam tak apa nak masuk je pun. Tuan-tuan kena berbahagia dan gembira. Sebab di antara orang yang nampak hala tujunya, kejayaan hidup dunia akhiratnya, ke mana pengakhiran kita akan bahagia. Tapi kalau orang sebut nak masuk syurga, insya-Allah. Macam tak sebut. Macam tadilah Ustaz sebut. Lepas ni habis semua majlis kita ada makan. Tuan-tuan ya pun tidak. Tak pun tidak. Macam makan pun tak apa, tak makan pun tak apalah. Sebab kena basuh sendiri. Ada. Baik, gua aja tuan-tuan. Sahabat rahimakumullah sekalian. Walaupun alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam ini Allah pertemukan kita, dan kali pertama saya sampai ke sini, walaupun sudah belasan tahun bertugas di Putrajaya, cuma tahun lepas mula bertugas di Kuala Lumpur, jauh sikitlah, keluar daripada wilayah Persekutuan Putrajaya pergi ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya bersama dengan Ustaz Muhammad juga di JAKIM. Cuma saya dipinjamkan ke TV Al-Hijrah selaku pengurus kandungan pematuhan syariah TV Al-Hijrah. Jadi saya berada di TV Al-Hijrah buat masa ni, kena tengok konten dan tengok apa-apalah. Macam semalam lah tuan-tuan, kalau tengok pentas marhaban akhir, tu antara yang benda yang perlu kami ambil note lah, ambil tindakan beberapa perkara. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, kita dah pun berada pada minggu pertama lah, tahun baru. Jumaat pun Jumaat pertama minggu baru kan. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan macam-macam yang nak dan macam-macam azam yang dah disimpan untuk tahun 2024 ni, ya. Nak kira dengan azam 2023 tu dalam senarai kita tu rasa-rasa dah selesai lebih dulu. Banyak lagi yang belum, kan. Tambah hak yang minta pun belum lagi yang terima. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka saya pun bila pergi ke Mekah, Madinah, kan di Madinah sekarang ni syarat baru nak masuk ke Raudhah, kena mohon pakai nusuk, pakai aplikasi tu kan. Dia 365 hari. Itu untuk orang yang pergi pakai visa siyahah, biasa pelancong. Biasa melancong, dia akan kena minta pakai nusuk. Dia nak apply tu, tempoh dia adalah 365 hari. Maksudnya setahun sekali je boleh masuk. Kan nak ikut logik akalnya gitulah. Tapi Ustaz, saya pergi tiap-tiap tahun, saya pergi tiap-tiap bulan, saya pergi 6 bulan sekali. Kadang-kadang saya buat berjemaah, kadang-kadang saya pula ada program saya terpaksa pergi sana dan rugi Ustaz, saya tak masuk Raudhah. Macam baru ni ada seorang jemaah, dia baru pergi bulan 1. Jadi bila bulan 12, 365 hari tu tak cukup, tak dapat masuk. Bila tak dapat masuk, dia pun tanya, Ustaz, boleh tak kalau saya bagi duit sikit dekat polis tu? Ayatnya bagi duit sikit. Faham tak? Faham sudah? Bagi duit sikit kat polis tu, saya nak masuk. Saya termenung sekejap. Lepas tu saya tanya dia, Haji tahu mana kata nak kena boleh bagi duit kat pakcik tu? Ada lah orang cerita. Dia kata boleh bagi dekat polis tu. Masa polis tu tengok nusuk, bagi bawah tu, bagi handphone tu, betul bawah. Boleh ambil tak? Hadiah. Jadi saya pun kata kat dia gini, Haji, kita nak masuk tempat baik, nak dapat doa yang baik-baik, tapi buat cara dengan cara tak baik. So macam mana kesudahan kita? Ajar bagi dia fikir Ustaz. Dia pun terus insaf. Ustaz buat saya sentak Ustaz. Tak, memang begitulah, kita kena nasihat. Nama tazkirah ni benda dia kena bagi peringatan. Bila macam tu terus dia kata, oh tak jadi Ustaz. Saya kata gini, Ji, kalau betul nak masuk, minta pada Allah banyak-banyak. Follow je tim, apply. Nanti tunjuk kat dia, saya dah sekian-sekian, ini saya masuk. Contohnya, kalau rezekinya Allah bagi, dengan izin Allah boleh masuk. Kalau tak dapat, patah balik, buatlah kerja apa yang patut di Masjid Nabawi.
Dia kata, ya Ustaz, minta doa banyak-banyak. Tiba-tiba takdir Allah, dia sama dengan kumpulan kami tu dapat masuk sekali. Boleh tengok-tengok. Min aina antum? Daripada mana ni tim ni? Kita pun sebut Malaysia. Dia tengok min Malaysia, terus dia kata Anwar Ibrahim. Kita pun sama-sama tu cantik masuk tu. Dia tak bilang dah berapa orang ni bagi masuk tu. Rezeki, saya kata, nampak tak? Bila kita bergantung dengan Allah dengan cara yang betul, masuk pun betul. Tapi kalau dengan cara yang tak betul, macam mana nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita boleh masuk? Jadi saya cakap kat dia, Haji, macam mana Haji? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz bagi saya jawapan. Saya kata, tak, saya cuma bagi nasihat. Jawapan tu Allah yang bagi, sebab dia minta dia. Allah nak bagi tak bagi, Allah yang bagi. Maka dapat kat dia. Cuma saya pesan kat dia, Haji, kalaulah di Raudah ni berebut Haji daripada Malaysia, mai mata-mata nak masuk Raudah. Di Malaysia pun ada Raudah. Terkejut dia. Tak ada Abu Ustaz. Surah saya kapek pun warna merah. Tak warna hijau kan kapek Raudah warna merah. Ni macam ni. Saya katakan dia bukan tempat. Raudah tu bukan hanya tempat, tapi bukan hanya bil makan, tapi bil zaman. Iaitu semasa. Namanya juga sebagai majlis ilmu. Ada tak dalam majlis ilmu orang berlumba-lumba pakai nusuk nak masuk majlis ilmu? Tak ada. Lengangnya. Tambah pula kalau macam ni. Raudah, kalau kita sebut Raudah, Raudatun min Riyadhil Jannah, di antara taman-taman syurga. Cuba tengok sahabat-sahabat suka duduk kat mana? Dia dua je. Ashabut tiang wa ashabud dinding. Dua tu je. Tempat lain tak ada. Tapi kalau Raudah yang nama Raudah Masjid Nabawi tu berebut-rebut orang nak pergi kat mihrab, berebut-rebut nak pergi kat tiang. Ni, tiang Aisyah lah, tiang janjian lah, tiang lah. Macam-macam segala jenis. Sebab tempat. Tapi dalam majlis ilmu seumpama ini, tempat paling best jauh-jauh daripada ustaz. Sebab kalau ustaz dekat-dekat sana lagi ustaz semua. Kena panas telinga. Baik, guru je tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Maka ini perkara yang saya nak sebut bahawa untungnya kita duduk dalam majlis ilmu. Apatah lagi kalau kita dalam keadaan kudrat kita hari ni, bunda ayahanda semua, saya nak tanyalah semua ni dari sudut yang datang ni. Semua ni sihat-sihat belaka? Alhamdulillah. Jadi yang tak sihat tu dekat kedai mama, dekat pasar malam lah. Yang tu yang tak sihat lah. Jadi yang ni semua sihat-sihat betul. Apa cakap betul? Hak jenis penyakit, berjangkit, berantai semua main. Hak yang tu lah sihat. Nasi kandak tambah lagi ayam sotong ni buncit tambah sumbat. Makan. Sebab tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, yang kita datang ni bukan min asbab sihat, tapi min asbab satu usaha, yang kedua dengan izin Allah. Kalau orang tak nak usaha, tak mai juga. Sihat mai tak? Sihat payah nak mai. Yang mai ni sebab izin Allah dan usaha. Nak datang masjid, nak dapat keredaan Allah. Nak mai masjid, nak dapat pahala yang lebih. Maka Allah redha pada dia, dia dapat. Jadi tuan-tuan sahabat rahimah, macam tu juga pergi Mekah. Bukan semua orang boleh pergi walaupun kita ada duit, walaupun kita ada impian. Tapi tak semua dapat. Maka macam mana kita nak mencipta kejayaan? Tambah-tambah tahun baru 2024. Saya yakin tuan-tuan kejayaan tu masing-masing lah. Tapi kita nak mencipta sesuatu yang lebih baik. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebelum kita berganjak lebih jauh dalam hidup kita hari ini, rutinnya kita terutama di Malaysia dan seluruh dunia menggunakan kalender Gregorian, kalender Masihi sebagai satu ukuran harian. Hari apa, masuk bulan apa, betul? Kalau saya nak tanya pada tuan-tuan lah kan, lah ni Januari. Kalau dalam bulan Hijri, bulan apa? Masya Allah, bagus ustaz saya. Bagus kan. Orang Putrajaya ni memang alert kan. Sebab ni bulan kita. Bulan Islam. Bulan ni bulan Jamadil Akhir. Lepas Jamadil Akhir, Rejab. Lepas Rejab, Syakban. Lepas Syakban, Syabal. Nanti lu Ramadan lu, Syawal tu yang pun. Lek. Kita hafal saja saya gurau tuan. Maksudnya kita tahu tentang perubahan semasa yang berlaku. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah hari ini kita melihat bahawa bulan Islam itu adalah bulan yang baik, kerana di sana bukan hanya sekadar cerita tentang perubahan semasa, tapi ia ada cerita tentang nama-nama bulan. Yang kita hari ini duk sebut tu, ada min asbab, ada sebab diberikan nama-nama tadi. Adapun kita tahu tentang kalender Masihi, dia digunakan pakai seluruh dunia. Itu pun tuan-tuan,
hanya 4 negara menggunakan pada peringkat awal, iaitu Itali, Poland, Portugal dan Sepanyol. Kalau tengok balik, British menggunakan kalender Gregorian ini pada 25 Mac 1752. Rusia menggunakan pada tahun 1918. Maksudnya, kenapa mereka lambat nak gunakan kalender Masihi? Mereka lebih pada gunakan kalender Julius pada awalnya dahulu. Sebab walaupun perkiraannya sedikit berbeza pada tarikh, pada hari, tetapi oleh sebab mengikut keadaan semasa dunia, maka mereka percaya bahawa itu adalah di antara satu tempoh untuk kita pegang seluruh dunia. Kerana tuan-tuan, kalender Masihi pada peringkat awalnya dulu, setiap nama pada bulan itu mempunyai unsur-unsur kepercayaan bagi anutan bangsa Rom yang kita sampai hari ini kita guna. Sebab tu kita tak percaya pada nama bulan, tapi kita percaya sebab itu adalah satu ukuran sahaja. Januari, Februari, Mac, April, itu sahaja. Kalau nak diikutkan dari sudut maksud, saya beritahu pada tuan-tuan, Januari diambil daripada perkataan Janus, membawa maksud dewa permulaan dan akhir bagi bangsa Rom. Februari adalah bahasa yang asal digunakan adalah Fabrus, dewa kematian bagi bangsa Rom ataupun Etruskas. March diambil daripada perkataan Mars, dewa perang bagi bangsa Rom. April ataupun Aprilis daripada bahasa Latin yang membawa maksud membuka, dan suatu penghormatan kepada Dewi Venus, dalam bahasa Greek disebut sebagai Apros. April akhirnya jadi. Mei diambil daripada nama Dewi Rom, iaitu Maya Maestas. Juno, Dewi Rom, isteri kepada dewa Jupiter. Nampak tuan-tuan, berkeruk dah lah. Lihat tuan-tuan, tak perlu beriman pun nama-nama ni. Sekadar maklumat. Yang kita duk pakai ni rupanya dia ada anutan agama sebelum ni yang dipercayai bahawa setiap bulan itu nama kepada dewa-dewa dia. Tapi bagi kita, bukan kita beriman kepada nama-nama tadi. Kita hanya ambil sebagai satu ukuran sahaja tempoh yang kita guna pakai. Sebab tu kalau kita nak buat sambutan ambang tahun baru, kan, memang spontannya tak betul lah. Sebab kita dah percaya tentang perubahan nama bulan-bulan tadi. Tapi kita nak ambil bahawa satu azam yang perlu kita ambil untuk kita isi dalam tahun baru ini. Itu baru bulan. Tengok hari pula yang kita guna. Macam esok tuan-tuan, orang Putrajaya. Kalau kita tanya, esok hari apa? Orang Putrajaya cakap apa? Monday. Ada nak sebut Isnin? Isnin tu bahasa kampung, pinggir Putrajaya ada lah. Orang bandar Putrajaya ni dia cakap Monday. Tapi kalau orang kampung, Senayan. Orang kampung tu Isnin jadi Senayan. Tuan-tuan, kita duk guna tu Monday, Tuesday, Thursday ke Wednesday ke Friday. Tuan-tuan, itu pun ada juga unsur-unsur kepercayaan kalau nak diikutkan pada maksud nama tu. Kerana apa tuan-tuan? Sunday sebagai contoh diambil daripada perkataan asal, iaitu Sunandik ataupun Sunandaik, iaitu membawa maksud hari untuk matahari ataupun lebih kepada Dewi Matahari. Sunandaik ataupun bahasa dia apa yang asal Dagas ataupun Daik itu membawa maksud Dewi daripada perkataan asal iaitu Plato ataupun Old English yang digunakan pakai pada 500 ke 1150 Masihi dahulu kala. Monday esok, Monandaik ataupun Monandik hari untuk bulan. Tuesday, Tiu tu adalah Dewi perang. Wednesday daripada ambil perkataan Wooden ataupun Oden. Tuan-tuan pernah dengar Oden kan? Orang Putrajaya ni rasa tak jauh ni Oden ni. Kan? Sebab saya baru dia pun beritahu. Kan? Tapi tak ada kena-mengena dengan itu tuan-tuan. Jangan fikir apa-apa lah. Oden ni rupanya kalau tuan-tuan tengok filem tu apa? Avengers. Ataupun Thor. Yang Dewa Halilintar yang tuku besar. Kan? Pak dia hak mata sebelah pakai tu. Kan? Hak tanduk dua tu kan? Pakai topi tu tanduk dua. Nama dia Oden, King of Asgard. Sakmin lah. Sakmin dia buat kajian berkenaan dengan pendidikan dia dalam research doktorah dia. Tak ada dalam Oden ni. Tu dia ni apa Oden tak habis sebut. Ni dapatan kajian saja berdasarkan tentang nama-nama tadi. Tapi tak ada kena-mengena dengan kita. Cuma nak sebut perkataan itu asal diambil. Tuesday patutlah dia kata macam tu. Saya Oden rupanya makanan Korea. Tak apa, tapi tak ada kena-mengena dengan kepercayaan ni tuan-tuan, tak ada kena-mengena. Thursday, Dewa perang tadi.
abang ipar pada Loki tu. Baju hijau. Friday Freak, isteri kepada Oden. Tu nama-nama je lah tuan-tuan. Tapi cantiknya orang Melayu mengguna pakai bukan pada nama Inggeris, bahasa Inggeris. Betul? Tapi kita ambil daripada perkataan Arab. Betul? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat mu ni. Dia Jumaat. Mai ke kampung kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, indahnya bahasa Arab sebab dia bukan hanya sekadar pada kiraan tapi membawa maksud. Ahad tu maksud apa? Tunggal, satu, hari pertama. Isnin, hari kedua. Kan? Kiraan sampailah Jumaat, hari yang dikumpulkan, hari Sabtu kisah tak sahabat Sabti. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, cantiknya Islam tambah-tambah di Kepulauan Melayu dengan ulama-ulama dahulu mengguna pakai bahasa ini supaya kita lebih dekat. Oh, Ustaz, kalau macam tu kira betul kita. Betul semua dah. Cuma nama-nama tadi sebagai satu kita punya pengetahuan sahaja. Kalau nak dikirakan dalam bangsa Melayu kita, tuan-tuan, kita di Kuala Lumpur, kita di Putrajaya, hari Ahad disebut sebagai apa? Hari Ahad. Ni hari Ahad ni. Hari Minggu. Betul? Kalau belah Johor, mungkin belah Kelantan, Terengganu, hari Minggu dia hari Jumaat, hari cuti, off day, tak ada apa-apa. Mai mana perkataan hari Minggu? Tak ada buat kajian Ustaz. Tak apa. Ni cerita je. Perkataan asal hari Minggu adalah Domingo. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka dulu, Portugis mai Malaysia, jajah Malaysia. Ada satu gereja Saint Domingo, ada paderi dia namanya Domingo. Ya, perkataan Domingo ni diambil daripada perkataan Portugis, ada kaitan juga dengan paderi ini. Apabila setiap hari Ahad mereka akan pergi gereja. Hari Ahad pergi gereja, jumpa Domingo. Domingo hari Ahad. Ahad jumpa Domingo. Faham? Jadi mai ke Melayu ni, Domingo jadi hari Minggu. So, mai ke kita macam mana boleh jadi hari Minggu? Tak apa tuan-tuan, jangan pening-pening kepala. Tak ada kena-mengena dengan hukum hakam. Tak ada kena-mengena dengan cerita pahala dosa. Tak payah. Kita sekadar maklumat tambahan. Paling penting tuan-tuan, apa yang nak kita buat dalam tahun ini? Apa kejayaan yang nak kita cipta? Kalau kita mulakan dengan hanya perkiraan tentang Masihi, tengok Hijri. Itu yang lebih baik dan itu kebanggaan kita umat Islam untuk kita pegang dan ambil dapatan. Saya baru ni bila pergi Mekah, Madinah, kita lebih terasa sebab setiap tempat itu kita boleh cerita perinci dengan keadaan sirah Nabawiyah. Di sini rumah Nabi, di sini rumah sahabat nama Abu Bakar, di sini namanya rumah Khadijah, di sini rumah Abu Jahal. Kita boleh cerita spesifik walaupun macam ni Ustaz. Tak lah cerita dulu Bukit Bukau. Mekah tu Bukit Bukau. Kawasannya berlurah, ada curang, cerun. Rumah Abu Bakar sedikit tinggi. Disebut dalam satu hadis dan satu kitab bahawa kedudukan rumahnya tinggi berbanding rumah Nabi. Rumah Nabi di bawah, dia terpaksa naik di sana. Dan rumah Nabi nak kena tempuh dulu rumah Abu Jahal, tempuh rumah Khadijah, sampai Kaabah, naik bukit baru jumpa rumah Abu Bakar. Macam mana peristiwa hijrah? Kalau Nabi nak datang, nak melepasi rumah Abu Jahal, rumah Khadijah, kemudian melalui orang-orang ramai, tambah-tambah waktu tu memang orang tengah fokus spotlight pada Nabi SAW. Ini perancangan yang Nabi susun sampai orang pun tak perasan. Nabi sampai rumah Abu Bakar dan Nabi kabarkan benda gembira untuk Nabi meninggalkan bumi Mekah bersama dengan sahabatnya yang dekat. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Baik. Cerita tentang kalender Hijri. Tak masuk tajuk lagi. Sebab Ustaz Min kata tadi tak bawa Ustaz, lepas insya-Allah boleh tajuk lagi. Pasang. Tadi ada kan kambing golek kan? Basuh sendiri pinggan kan? Jadi pukul 10 pun tak apa kita berhenti lah. Macam tak apa nak angguk tu. Tak apa. Saya faham. Ni kali pertama saya bimbang. Ustaz kali pertama cukuplah panggil Ustaz Nabil. Tak panggil dah. Rugi panggil dia panjang sangat ceramah. Tak apa. Saya tu bang ada peluang saya nak tambah je. Tuan-tuan, seronok je. Ya. Baik. Sebabnya kalau minggu ni sebab Ustaz Min booking saya daripada saya duduk di Mekah. Ustaz boleh dah. Ustaz tu. Boleh dah. Bila saya dengar Ustaz Min ni saya pegang satu je tuan-tuan. Guru-guru saya masa di Al-Azhar dan juga di Malaysia selalu pesan pada kita bersandarkan kepada hadis Nabi SAW kan. Orang minta tolong, kita cuba untuk tunaikan. Nak kira penat, saya penat. Nak kira ialah kita ada benda lain, saya ada benda lain yang lebih penting. Tapi oleh sebab bila ada permintaan, bila ada hajat setakat yang boleh, saya bagi.
Jangan pula ustaz kata ada hajat tu dia boleh tunai cantik. Ustaz, saya nak pinjam 5,000. Saya minta loan bank itu. Sahabat rahimakumullah sekalian. Saya cuba sebab ini kata Nabi, barang siapa yang memudahkan man nafasa 'anil mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Itu yang kita nak. Hari ini kita lepaskan satu kesusahan orang, moga-moga di akhirat nanti Allah lepaskan banyak kesusahan kita kan. Saya cuba tuan-tuan. Jadi bila Ustaz Mi minta, saya cuba. Minggu depan 3 hari saya dekat Sabah dah. Minggu depan pula dah ada orang booking dah. Minggu depan pula sekali lagi saya pergi Sabah. Tuan-tuan jangan jealous lah. Saya tak ada bini nombor 2 sana. Bini saya memang 1 setakat ni. Faham tak faham sudah? Setakat ni 1. Belum tambah. Okey. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Tengok kalender hijri kita. Siapa yang mula-mula meletakkan perkiraan untuk perubahan dalam tahun hijri? Kita tahu dalam sejarah Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika mana dia hantar satu surat kepada sahabatnya yang jadi gubernur di luar negara. Macam sahabat-sahabat saya lah di Biupa. Sahabat saya kenal sahabat saya di Biupa. Kita bila buat surat ni, surat kena pastikan betul protokol. Kami bila nak hantar dulu, saya duduk di bahagian protokol JAKIM. Mungkin tuan kenal saya, kita buat urusan setiap kali program-program utama negara. JAKIM akan berurusan dengan pihak Biupa, dengan pihak istiadat dan juga Istana Negara. Nak pastikan setiap tu. Surat pun salah, kepala surat tak betul tuan-tuan. Sampai tahap tu. Sayyidina Umar pernah hantar surat. Dia balas balik. Gubernur ni hantar balik. Bila balas balik, surat dia tulis. Surat tanpa tarikh. Pelik lah. Siapa tak ada tarikh? Oh, aku tak letak tarikh. Bincang dengan para sahabat. Maka diambil daripada 4 pandangan daripada para sahabat. Maka paling yang dipersetujui adalah bertitik tolak tentang hijrah Nabi SAW. Maka permulaannya adalah pada tahun pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Soalan saya, siapa pula yang bagi nama dalam bulan-bulan Islam? Tahun 2024. Ni nak mencipta kejayaan ni. Tak masuk lagi tentang apa yang dicita-citakan. Baru tanya siapa yang bagi nama bulan Islam. Sama macam saya lah tuan-tuan. Kita tak baca sirah. Kita tak tahu. Bila kita baca, Allah rupanya ni dia. Sama juga macam tuan-tuan. Ni nanti saya akan pergi ke Sabah ni sebab permintaan ni untuk buat program Solidarity Gaza. Untuk mana-mana tuan-tuan, saya dapat masuk Gaza tahun 2013. Sama dengan Ustaz Nadir An-Nuri. Ustaz Nadir masa tu masih pelajar, nak pergi sambung Universiti Islam Gaza. Kami tinggal dia di sana, kami balik. Saya, Dr. Sani Arabi, MAPIM, dan juga beberapa lagi NGO lain dalam 32 orang, kami pergi masuk ke Gaza tahun 2013. Baru lepas perang besar, Hijratus Sijil, hujung 2012. Lepas tu 2014 pula ada lagi satu perang. Nanti tuan-tuan akan tengok balik dalam sejarah. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, ceritanya ialah bumi Gaza tu sendiri, kalau saya tak baca sejarah saya pun tak tahu. Dan bila saya pergi, baru saya tahu rupanya ada kubur Datuk Nabi SAW di bumi Gaza. Kita kalau kita duk faham keturunan Nabi kat Mekah, confirm banyaknya duduk di Mekah ataupun di Madinah. Rata-rata Mekah sebab Rasulullah lepas tu baru hijrah ke Madinah. Rupanya cerita Tok Nabi ada yang meninggal di bumi Gaza. Siapa tuan-tuan? Punggah. Ustaz jangan banyak tanya soalan, Ustaz ceramah je Ustaz. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Saya tanya tadi, siapa yang bagi nama bulan-bulan Islam? Ya, dia juga adalah daripada keturunan Nabi kita SAW. Susur galurnya ada kaitan dengan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah SAW. Ya, datuk kepada datuk Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Habis lupa. Takat 4 ya. Sama macam kita lah. Kan pakcik-pakcik semua. Kita ingat ayah kita. Ayah kita ingat tok kita. Tok kita ingat nyang kita. Lepas nyang, atas moyang. Atas moyang. Orang panggil apa? Saya pergi satu masjid tu, dia kata nyek. Saya kata jangan macam tu. Tambah depan tu jadi bunyi pelik tu. Jangan. Dia kata. Kita pun tak ingat tuan-tuan. Tapi hebatnya keturunan Nabi ni dijaga sampailah kepada Adnan muttafaq alaih. Adnan sampai Ibrahim ada sedikit khilaf. Tapi Nabi sebut, Nabi akui dan Nabi datang daripada Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Adam AS memang muttafaqun alaih. Di ittifaq para ulama.
Baik. Tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, banyak nama-nama tu tuan-tuan. Tuan-tuan dekar lah. Saya bagi dah tu. Tak boleh nak teka juga sebab tak ada ABC. Oh, ni kena masuk Pak Isa balik. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab ibnu Murrah. Ka'ab anak dia nama Murrah. Dia yang mula-mula meletakkan nama setiap bulan-bulan Islam. Padahal waktu itu belum ada lagi agama Islam. Cantik tak tuan-tuan? Ya, sebab apa? Tuan-tuan baca balik sejarah. Saya pergi Mekah, saya cerita pada kawan-kawan. Tuan-tuan tahu tak bangsa mana yang mula-mula duduk Mekah? Mereka tak tahu. Siapa yang mula-mula duduk di tengah-tengah Mekah, di kota Mekah sampai di Kaabah? Siapa? Nabi Ismail dengan Hajar. Orang lain ada, tapi duduk di tempat lain. Sebab kawasan ni kawasan cerun. Dia hanya satu laluan. Dan tempat kadang-kadang orang datang buat tawaf. Ibadat dulu tak sama macam lah ni. Sebelum datangnya Islam. Tapi cantiknya ialah bila mereka duduk di situ, rupanya ada satu kabilah besar daripada Yaman. Setelah mana empangan Ma'arif pecah, maka mereka keluar ramai-ramai berhijrah. Tempat tu dah tak selamat. Keluar daripada Yaman sampailah ke bumi Mekah. Nama Bani itu adalah Bani Jurhum. Duduk di situ perintah punya lama. Akhirnya mereka buat kepercayaan nenek moyang mereka percaya kepada satu makhluk yang berhala, maka dibuatlah konsep-konsep yang seumpama itu sehingga orang luar yang datang pun bawa berhala dan jadilah keadaan kucak-kacir di bumi Mekah. Walaupun mereka menjaga bumi itu dengan agama yang satu, iaitu walaupun mereka tidak lagi ada agama Islam, tapi mereka masih berkiblatkan kepada Tuhan, yakni Allah. Sebab tu keturunan Nabi ni keturunan yang baik-baik. Dia tak sama macam keturunan lain yang sembah berhala. Abdul Muttalib walaupun dia bukan Muslim, tapi dia tak sembah berhala. Tu kena faham. Konsep kita kena faham keluarga mereka. Begitu juga dengan Murrah bin Ka'ab. Setiap nama bulan yang diletakkan tu ada maksud. Contoh, nama Muharram. Muharram. Apa maksud Muharram? Pergi tanya nama pun tak apa Ustaz. Tak apa, relax. Kalau kita tanya orang Kelantan, apa maksud Muharram? Muharram. Tak ni Muharram. Gurau. Muharram maksudnya bulan itu diharamkan perang. Sebabnya kalau tengok balik sebelum Islam, hidup dia lah tak ada undang-undang pakai logik akal. Walaupun kepercayaan nenek moyang mereka, waktu tu bila saja ada masalah, tak kisah mana-mana bangsa akan bergaduh, akan perang, akan bunuh antara mereka. Sehingga kan mereka terpaksa buat satu undang-undang. Salah satu undang-undangnya antara bulan yang diharamkan perang namanya Muharram. Sebab bulan tu bulan suci, bulan yang diharamkan perang. Safar daripada perkataan sifrun, kosong. Bulan tu kena kosongkan rumah, keluarlah. Nak pergi berdagang ke, nak pergi berjalan ke, keluarlah rumah, pergi kosongkan. Sebab bulan tu boleh buat apa saja. Nak pergi bunuh orang, bunuh, tak masalah. Macam kita ni tuan-tuan, duduk di bulan Jamadul Akhir. Dulu Jamadul Awal, Jamadul Thani, Rabiul Awal, Rabiul Thani. Betul? Dulu kan. Lah ni dah semua standardize lah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Betul? Dulu kan ada Thani itu kan. Apa maksud Ustaz ni Jamad? Jamad perkataan maksud membawa maksud dingin atau sejuk. Musim sejuk baru mula, musim sejuk nak berakhir. Hujan tak habis. Ada kena mula tak? Dia kita orang kadang-kadang main. Ni kiraan masa zaman di negara Arab. Begitu juga dengan Rabi'. Rabi' musim bunga. Musim bunga baru mula, musim bunga baru nak berakhir. Itu cerita tentang nama bulan-bulan yang diberikan oleh Datuk kepada Datuk Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Saya tinggalkan tuan-tuan tentang tu. Tak masuk tajuk ini kan. Ini baru cerita tentang sejarah supaya kita dapat faham kenapa kita melebihkan tentang Masihi sedang dalam masa sama Hijri ni hak kita. Maka bila saya cerita pada tuan-tuan ibu ayah semua, benda ni adalah benda untuk kita, maklumat untuk kita dan perlu disampaikan kepada generasi kita.
mereka patut berbangga kerana orang yang memberi nama dalam bulan-bulan Islam tak lain tak bukan adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Kita dah masuk 2023. Saya yakin kalau saya minta tanya pada tuan-tuan ni setiap hajat masing-masing ni macam-macam. Macam-macam. Hak nak minta tambah, ada nak minta kurang? Tak ada, kan? Tambah gaji, tambah anak, tambah rumah, tambah kereta, tambah bukan takut sah. Bini menakutkan. Baik, faham. Tuan-tuan, semua kita nak tambah, tak ada siapa pun nak kurang. Hatta kalau umur kita pun kalau boleh tu tambah yang baik-baik. Ni sekali lagi nak makan, kalau kena pula kan macam tadi kan. Tak tahu, saya rasa Ustaz sebut nampak ada daging kambing kan, lamb rack kan lamb shank. Saya terima je mana-mana pun. Kalau tak kambing saya memang tak makan lah. Habaq awal lah. Jadi lepas ni nak panggil kena buat kambing lah. Bergurau je. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang nak kita cari untuk kita tempuh kejayaan hidup dunia dan akhirat? Apa yang tuan-tuan rasa tahun 2024 berbeza pada tahun 2023 yang mungkin tuan-tuan minta, tapi itu adalah kemuncak dan itu yang paling utama sepatutnya kita sebagai Muslim? Apa dia tuan-tuan? Segala apa yang kita minta, cuba fikir balik ibu ayah. Kadang-kadang apa yang kita minta, apa yang kadang-kadang kita tak perlu pun, kadang-kadang Allah bagi. Hak yang minta pun tak dapat lagi. Apa yang kita rasa, aku tak minta tapi dapat. Mungkin itu menjadi keperluan. Walaupun kita tak perlu, itu mungkin keutamaan yang Allah pasal pada kita saat itu kita perlu. Tuan-tuan, sahabat rahimahullah sekalian, sedar atau tidak, kita minta, Allah bagi. Kadang-kadang kita minta, Allah bagi tapi lambat sikit. Ada yang kita minta sampai lah ni tak dapat lagi. Tapi tuan-tuan, dalam hidup kita ni kena minta moga ia menjadi realiti. Iaitu pada tuan-tuan, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang hidup bermanfaat dan bermatlamat, hidup mesti kena ada pergantungan dengan Allah. Sebab tu redha ni bukan hanya sekadar serah. Kita faham redha ni ialah bila berlaku sesuatu, tak apalah, redha lah Syekh, redha. Semua orang boleh cakap redha. Hatta saya boleh cakap redha. Tapi bila diuji, sejauh mana nilai keredaan seseorang hamba itu kepada ilahi? Betul atau tidak? Siapa sahaja pun, bila Allah uji, waktu itu akan terasa tingginya iman ataupun nipisnya iman saat Allah datangkan ujian. Jemaah sebelum saya pergi, alhamdulillah jemaah kami pergi balik. Saya pergi 15 hari tuan-tuan. Orang lain mungkin pergi dalam 12 hari. Trip saya pergi 15 hari. Ni first try and error. Tapi saya cuba try not error lah. Cuba yang terbaik. Saya pergi 15 hari. Sampai hari pertama bermalam di Taif 2 malam. Masuk Mekah bermalam di Mekah 5 malam. Kemudian pergi ke Jeddah, bermalam di Jeddah 2 malam. Buat program naik ATV, naik cruise, bawa makan malam di Padang Pasir, rasa nikmati suasana Padang Pasir malam-malam minggu bersama dengan orang Arab. Lepas tu masuk pula di Bandar Al-Ula, Madinah Al-Ula, dekat Madain Saleh, di 400 km di Madinah. Pi sana pula dalam 1 malam, balik ke Madinah, duduk dalam 4 malam. Pi lagi tambah buat aktiviti pergi ke Badar, ambil rihlah Sa'idah. Ambil satu peluang nak tengok ibrah tentang perang yang pertama dalam Islam, bagaimana bertitik tolak dengan keazaman dan pergantungan dengan Allah. 15 hari saya cerita kat dia orang semua memang seronok. Saya kata kat mereka, bayangkan kita dalam keadaan 15 hari semua berjalan lancar. Jemaah sebelum ni 2 hari sebelum balik main Malaysia, dia minta doa daripada saya. Dia bagi satu nama timbangan lah. Nama dia Mak Ndak. Dia orang Penang. Penang, Kedah macam tu lah. Dia sebut saya, Ustaz doa kat Mak Ndak lah. Mak Ndak nak pergi ni, moga Mak Ndak dapat pergi balik buat umrah dengan baik, InsyaAllah. Mak Ndak nak minta apa? Mak Ndak nak minta satu je. Kalau nak mati pun biar Mak Ndak mati di Madinah. Amin, saya kata. Tempat orang minta, kita amin je takkan? Jangan mati lagi. Amin. Tu je saya minta Ustaz. Saya nak duduk dekat dengan makam Rasulullah. Saya kata semua orang nak yang baik-baik. Takdir Allah. Dia sihat walafiat, pi dalam keadaan ceria. 2 hari sebelum terbang, tiba-tiba dia batuk-batuk, macam sakit sikit. Pi ke klinik, cek, collect, meninggal. Cuba tanya dengan orang yang pernah berurusan dengan orang Arab Madinah.
orang luar, hatta orang Madinah yang meninggal di Madinah, tak semua akan simpan di Baqi'. Dia ada tempat lain dekat Uhud, tak duduk di Baqi'. Ni orang Melayu meninggal di Madinah, takdir Allah dalam ramai-ramai jenazah yang meninggal, dia yang dimakamkan di Baqi'. Allah, saya kata, hak tu yang cemburu. Kita rasa Allah pilih dalam ramai-ramai jemaah dia. Padahal dia orang biasa-biasa, bukan ustazah. Kan? Tapi kerana dengan azam dan pergantungannya dengan Allah, apa jadi pun aku suka dekat Allah. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ini walaupun dalam beberapa riwayat ada menyatakan bahawa kedudukan hadis ini sedikit dhaif. Adapun yang mengatakan disebut oleh Ibn Hibban yang mentashihkan hadis ini dalam riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, manil tamasa ridallah bisakhatin nas kafahullah mu'natan nas. Barang siapa yang menyerahkan, yakni redha kepada Allah sepenuhnya, hatta di saat dia menyerahkan urusan ini kepada Allah, dia mendapat ejekan, cemuhan, hinaan, bahkan benda yang tak elok daripada manusia. Bisakhatin nas, manusia murka dengan dia, manusia marah dengan dia, dengan tindakannya. Kata Allah, kata Nabi, kafahullah mu'natan nas, maka Allah akan mencukupkan urusannya dengan manusia. Maksudnya tuan-tuan, kita buat sesuatu apa yang Allah perintah, walaupun manusia menghalang, walaupun manusia mencemooh kita. Macam baginda Nabi SAW nak sampai dakwah, benda mudah tak tuan-tuan? Benda susah macam saya ni. Mudah tak tuan-tuan ceramah ni? Tuan-tuan rasa susah sebab tuan-tuan lama sungguhlah Ustaz Nabi ceramah. Bila nak azan isyak, penanda untuk berhenti. Ustaz Nabi pun kena tahu dah, timing dia bila masuk isyak bunyi je tak? Oh, tak ada bunyi. Oh, sini memang tak ada bunyi, silent lah. Lain macam. Kalau bunyi tu sebagai apa bunyi tu? Untuk kami berhati-hati, nak landing time. Tapi tak bunyi, dia takut terlajak. Kalau saya di TV, kita ada AP, assistant producer. Dia duduk kat depan tu, dia akan angkat 2 minit, seminit, 30 saat. Lepas tu dia buat minum. Kalau tuan-tuan pergi TV kan, dia buat minum. Orang yang tak biasa dengan TV, dia tengok tu pakcik tu buat gitu. AP tu assistant producer, dia buat minum. Jadi kawan ni pun lagi tambah. Dia duduk bayang, okey, tambah lagi. Pusing. Padahal tu suruh rap. Pusing, bagi berhentilah elok-elok. Sampai ke sudah 3-4 minit pun tak berhenti, dia buat apa? Kalau tidak, dia angkat batu, dia angkat kursi, dia baling. Oh, berhenti. Jadi saya pun kena minta macam tu, kalau ada izin. Kita nak azan dulu, Ustaz. Terus je. Oi, bagus sini ya. Terus je. Kalau terus, dia cepat habis. Kalau berhenti azan, dia panjang sikit. Jadi kita terus. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, balik kita cerita kita tadi sampai mana ni? Lupa lah. Baik, tuan-tuan, tentang tadi kematian dan juga harapan. Hadis tadi yang Nabi SAW sebut, orang yang menyerahkan urusan kepada Allah di saat orang yang macam-macam buat, macam-macam tak suka, kan? Tuan-tuan, kita tidak mengharap pujian manusia, kita harap pujian Allah Ta'ala. Walaupun orang tak pernah memuji kita, kita tolong hampak kapek, kita tolong sapu sampah, kita tolong bersihkan. Tambah-tambah saat lagi macam Ustaz sebut, saat lagi siapa makan, basuh sendiri. Tiba-tiba tak payah suruh, dia tolong basuh semua orang punya, kan? Tapi tadi kesian kata apa, AJK surau penat, kan? Takut pengurusi yang penat, tak ada orang lain, pengurusi tinggal lagi penat, jadi pengurusi minta semua tolong basuh. Tiba-tiba ada orang tolong buat, walaupun orang tak puji dia. Tuan-tuan, dia buat sesuatu yang Allah redha, walaupun orang kata kat dia dapat apa? Allah mencukupkan rezeki tentang hubungannya dengan manusia. Tapi kata Nabi, manil tamasa ridhan nas bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Barang siapa yang nakkan pujian manusia, dia serahkan urusan dekat manusia, dia walaupun dalam urusan hal yang sama tu sehingga mendapat kemurkaan Allah Ta'ala, maka Allah akan serahkan urusannya dengan manusia. Habis tuan-tuan, habis. Sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebagai penutup pertemuan ni, bukan penutup, jadi bila sebut penutup tu seronok sikit. Di penghujung saya nak sebut pada tuan-tuan satu kisah. Nama ni mungkin sedikit tidak pernah orang sebut, tetapi namanya hampir-hampir samar. Tentang seseorang yang kita pernah kenal, iaitu nama sahabat ini adalah nama lelaki ini iaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, adinda kepada Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah dan Urwah bin Zubair? Anak kepada
Zubair ibn Al-Awwam. Nama dia biasa-biasa, orang mungkin tak kenal. Ya, Urwah di antara tabi'in yang mulia. Urwah adik kepada Abdullah bin Zubair, anak kepada Zubair ibn Al-Awwam. Abdullah abang, Urwah adik. Urwah tabi'in, Abdullah sahabat. Sebab Abdullah sempat hidup di zaman Nabi SAW, Urwah tak sempat membesar di zaman baginda Rasul SAW ada. Dua-dua ni anak siapa? Zubair ibn Al-Awwam. Siapa Zubair ibn Al-Awwam? Punggah. Tak apalah, kita tak tahu sangat, tak apa. Lepas ni kita buka sejarah tu, bila kita cerita tentang perwira pahlawan mereka yang nama-nama walaupun tidak besar pada mata manusia, tapi memberikan kesan sejarah yang begitu besar sehingga dicatatkan tentang jasa-jasa mereka. Zubair ibn Al-Awwam ini suami kepada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi maksudnya Urwah dan juga Abdullah bukan calang-calang orang. Sehingga mana Urwah ini di antara orang yang faqih dalam bidang fiqh, orang akan rujuk dia setelah para sahabat dah lama meninggal dunia. Urwah ni sampai satu tahap, nak cerita pada tuan-tuan, seorang gubernur di Syria namanya Walid bin Abdul Malik panggil dia untuk tanyakan beberapa soalan. Dia duduk mana tuan-tuan? Dia duduk di Madinah. Nak pergi mana tuan-tuan? Syria. Perjalanan yang jauh daripada bumi Madinah nak pergi ke Syria. Perjalanan makan masa lebih kurang 7 hari. Ditakdirkan Allah, dia sihat walafiat. Dia bawa anak dia sulung namanya Abdullah, bawa bersama dia dalam perjalanan. Allah takdirkan dia sakit kaki. Dalam perjalanan tu dia elok, tiba-tiba dalam perjalanan tu Allah uji sakit kaki. Daripada kaki yang sakit naik ke betis, daripada betis pula sakit naik ke lutut, akhirnya sampai ke paha dan hampir kepada seluruhan badan. Bila sampai saja di Damsyik, dalam keadaan dia dah tak apa nak stabil. Waktu tu Walid bin Abdul Malik, gubernur di bumi Syria, bila tengok dalam keadaan yang dia panggil orang tetamu dia ni, terus dia panggil tabib-tabib dia, doktor-doktor negara, profesional dia, panggil semua doktor-doktor yang bagus-bagus ni, tolong cek Ustaz. Maka bila disemak, bila diteliti, bila dibuat ni, rupanya ada, macam kalau kita kata terkena virus, ada kuman sampai memakan anggota tubuh badannya yang dalam, dan kalau dibiarkan boleh meresap sampai ke jantung dan boleh meninggal. Jadi gubernur ni tanya, apa cara yang terbaik kalau kita boleh buat? Maka kata tabib-tabib ni, doktor-doktor ni, kata mereka, kalau boleh kita potong kaki. Potong kaki. Tuan-tuan bayangkan, dia mai daripada Madinah. Mai sebab gubernur panggil. Mai Allah uji perjalanan 7 hari. Sebab dia kata, kalau aku berhenti, sebab aku ni diarahkan oleh gubernur, khalifah, kalau aku berhenti, berarti aku telah mensia-siakan masa aku untuk berjumpa dengan seorang pemimpin. Aku taat kepada pemimpin, aku nak kena sampai dalam tempoh masa yang terpaksa berjalan. Sampai sana dalam keadaan dia dah tak bersihat. Bila sampai dalam keadaan tak sihat, doktor cakap kena potong kaki. Apa jawapan kamu wahai Urwah? Urwah kata, kalau itu jalan yang terbaik, aku terima. Tuan-tuan, redha. Kalau kita lah jalan dah lah jauh, sakit kena potong kaki, ni punca. Nampak? Kita jadi masalah. Kalau aku tak marah itu pun tak apa. Nampak? Dia main dah. Kalau dah. Lepas tu duduk salah orang. Ni semua ni dia suruh. Boleh tak kalau ganti kaki saya dengan ganti gubernur? Contoh kalau kita lah. Nampak? Kita akan cari masalah. Tapi bila orang ni bergantung harap dengan Allah, redha, tak apalah kalau itu caranya, aku serah. Kalau macam tu, tabib kata, kalau macam tu kita kena bagi, kita boleh buat, tapi kita akan bagi bius, ubat penahan. Bagi dia tahan sakit, kita buat. Ubat apa? Dia pun sebut. Ubat ni boleh buatkan kamu rasa, tak rasa apalah, supaya kita boleh potong kaki. Dia kata, kalaulah ada sesuatu yang boleh menghalang aku daripada ingat Allah, walaupun hanya sedetik cuma, aku tak mahu. Oh, jenuh lah. Kita nak bagi ubat tu supaya dia bertenang. Nak potong kaki, bukan benda mudah. Kan? Luka sikit pun kita menjerit. Ni nak potong, nak jahit dan sebagainya. Jadi dia kata, aku tak mahu. Macam mana kalau macam tu kami nak potong kaki? Dia kata, boleh. Dengan cara ketika aku solat, kamu potong kaki. Masa solat potong kaki. Dia nak rasa kelazatan, tak nak rasa sakit. Sedang kita tengah sembahyang tu yang sakit.
Lama sungguhlah baca alif lam mim pula dah surah Baqarah punggah. Marah tu imam. Pada tu imam baru masuk ayat pertama. Walaupun nama surah Baqarah. Dia tak tahu baru satu ayat. Mungkin satu ayat tu alif lam mim Allahu akbar. Tu kalau boleh buat musim Ramadan nantilah. Tu insya-Allah penuh sampai ke belakang sampai 30 Ramadan. Kalau satu ayat habis, satu ayat habis, cantik. Sakmin lah. Tu kalau di Mesir tu, Sakmin tahu lah. Sakmin antara orang yang selalu pergi ke masjid yang baca panjang. Saya masjid yang baca pendek. Kami dulu kalau di Mesir, kami pusing-pusing. Dulu Sakmin dulu di rumah KPKM, Keluarga Pelajar Melayu Kelantan. KPKM, Keluarga Pelajar Kelantan Mesir. KPKM. Saya duduk dulu KPP, Keluarga Pelajar Perlis. KPP, dulu rumah anak negeri. Kami akan pusing-pusing. Rumah negeri pun ada buat baca ni jadi solat Jumaat, solat tarawih. Tapi di masjid-masjid Arab sonok. Sebab dia makan free, layanan free, duduk iktikaf free, sampai ke subuh sahur free. Tu yang syok. Lepas tu pula bacaan pula. Memang macam tu kan. Siapa nak baca panjang, pergi Masjid Amr ibn Al-As, Masjid Al-Azhar. Tu satu juzuk. Pergi nak baca pendek-pendek, pergi masjid hak dekat dengan rumah kami ya. Hak bawah tu dekat-dekat tu, Masjid Musa Nusair, panjang juga. Baik, tinggalkan tuan-tuan isu tu. Nak sebut kata dia nak dapat kelazatan tu masa sembahyang. Potong lagi. Dah selesai sembahyang baru tengok kaki dah terpotong. Dia pegang kaki dia kata, kaki ni aku tak pernah sia-siakan sepanjang hayat dia. Aku gunakan ke tempat-tempat yang baik-baik. Dia reda potong kaki. Tak apalah. Dia potong kaki. Takdirnya pada malam tersebut, anak sulung tadilah yang teman dia tu, lalu di satu kawasan ada kuda, kandang kuda. Lalu kawasan itu, kuda pula naik share. Dia macam mana? Tak tahu dia mengamuk. Dia sepak kena Abdullah. Terpelanting belakang. Doktor cek dia, cedera parah. Tiba-tiba meninggal dunia. Dua kecelakaan yang Allah timpa kepada Urwah bin Zubair. Di mana? Di Damsyik, Syria. Sedang dia main daripada bumi Madinah yang jauh. Sedih dia tuan-tuan. Sedih. Tapi khalifah ni, nama Walid bin Abdul Malik ni, bila tengok watak yang ada pada Allah, langsung tak ada menangis, langsung tak ada kesedihan, langsung tak marah, tak kata apa. Duk kerja sambil duk berzikir, duk kata benda yang baik-baik, sampai duk di mulut dia sebut nama Allah, Allah, Allah saja. Maka dia pun panggil, dia tanya, wahai Urwah, aku nak tanya kamu tak rasa sedih dengan apa yang ditimpa? Dia kata, sesungguhnya manusia, siapa yang tak rasa sedih? Fitrah manusia akan rasa sedih. Tapi kesedihan itu bukan sebagai alat untuk aku terus mengalah. Dia kata tuan-tuan, dalam satu kata-kata yang saya ambil dan saya rakamkan, tuan-tuan boleh tengok, dia kata apa? Ini jawapan ketika khalifah tadi tanya, Allahumma kana li banuna sab'atan fa akhadta minhum wahidan wa abqaita sittatan. Wahai Allah, kamu dah kurniakan kepada aku 7 orang anak lelaki. Kamu ambil 1, masih berbaki aku ada 6. Kita hak hilang tu kita yang urut. Hak ada kita tak syukur. Nampak orang yang reda. Hak kita sakit lah, hilang, anak hilang. Kedua, wa kanat li azrafa arba'atan fa akhadta minha zarfan wa abqaita li salasatan. Kamu bagi kepada aku tulang 4 kerat. Hari ni kamu ambil 1 kerat, tinggal 3 kerat. Aku syukur, masih ada 3. Kita tuan-tuan, Allah, saya umur baru 27. Tak tambah lagi lah, 27 tu 20 tahun lepas lah. Tak tambah, berapa belas tahun lepas lah. 20 nampak sangat. Kita sama muda Ustaz kan? 33 kita. Baik tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian. Lah ni nak tengok dekat tak boleh dah. Kalau tuan-tuan pasang saya, kalau live TV, saya akan pakai spek. Nak baca tu tak boleh. Orang perdana ke, TV hijrah ke apa-apa, kalau nak kena baca note yang dekat-dekat, tak boleh lah. Kalau baca pun, ni cerita rahsia saya lah. Kau lepas ni tuan-tuan tengok, patut pun Ustaz Nabi kata. Kalau saya tak pakai spek, saya kena tak jauh. Baru nampak. Tu orang tuan-tuan. Rupanya Allah dah ambil sikit, penglihatan tak nampak dekat dah tuan-tuan. Itu pun nak tambah lagi. Tambah cermata. Baik tuan-tuan, sahabat rahimahullah. Kata dia lagi, wa aymuka la in ibtalaita laqad afaita. Jikalau kamu yang sebelum ini telah beri ujian, maka dengan afiat kesihatan yang engkau kurniakan kepada aku. Dia rasa sakit, engkau bagi sembuh, aku tak ada masalah. Dan kata dia lagi yang terakhir,
Wala in akhadta laqad abqaita. Jikalau kamu ambil pun masih tinggal pada aku yang banyak. Kita hari ni duduk sakit, duduk mengeluh tu hak sakit tu. Hak yang sihat kita tak nampak. Hak yang benda lain kita boleh buat tak nampak. Sebab tu macam saya cerita pada tuan-tuan, yang boleh datang masjid ni tuan-tuan, inilah di antara orang-orang yang terpilih untuk bersyukur dan redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sahabat kita yang lain untuk tempa kejayaan tahun 2024 ini, dia berjaya dengan hati yang tenang kerana kebergantungan dengan Allah nombor satu dan usaha dia untuk buat kebaikan, maka Allah akan lorongkan jalan dengan cara yang mudah. Jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan sama-sama kita istiqamah pada tahun ini. Tuan-tuan buatlah macam mana pun, macam Alif Sata tu lah buat. Geng subuh macam Jumaat. Kan? Kita geng maghrib macam Jumaat. Jadi ya. Tak dapat subuh lagi pun tak apa. Go on lah. Keep going lah. Pelan-pelan lah. Daripada maghrib akan masuk berjangkit ke Isyak. Kan dia macam ni. Pelan-pelan nak amal. Lepas ni Isyak baru kita gerak ke subuh. Oh jadi. Kalau subuh macam Jumaat, Jumaat macam apa? Jumaat macam hari raya. Nak abang ada sentiasa kita mengimarahkan rumah-rumah Allah dan sentiasa kita ambil peluang dalam keadaan kebaikan, kerana bila-bila masa kita bakal dijemput Tuhan. Maka bersiap siagalah kita, siapa pun, saya ataupun tuan-tuan dan siapa pun kita, di mana-mana pun kita, hatta di tempat yang selamat, di tempat yang mungkin yang orang tak nak pergi. Sebagai contoh di Gaza, saya masa pergi Gaza tu orang pakat tanya, "Ustaz, takut tak nak pergi Gaza ni? Tak takut mati ke? Sana ke tempat perang?" Saya kata, sana tak perang pun mati juga. Sini tak perang pun mati juga. Di mana-mana tempat pun kematian akan tiba. So bersiap siagalah kita. Moga-moga 2024 kita buka satu lembaran sejarah, satu lembaran, diary baru kita ni, kita catat yang baik-baik. Dan tuan-tuan yang buat pada malam ini, apa yang saya dapat ni, tuan-tuan cuba sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Moga-moga dapat diamalkan dan diteruskan usaha-usaha baik ini untuk terus. Saya pun dapat saham, tuan-tuan pun mengalir kebaikan dalam kehidupan kita bersama. Yang baik datang pada Allah, yang lemah yang kurang datang pada diri saya sendiri. Kalau ada salah silap, kalau ada sedikit apa-apalah fakta yang bercanggah dan sebagainya, Dr. Min ada depan saya, ataupun mana-mana ustaz-ustazah di sini, boleh tegur saya, tegur. Manusia kadang-kadang kita cakap tersyasyul, tersilap. Tapi manusia hari ini yang tersilap tu yang suka dijadikan bahan untuk viral. Kan? Kita yang viral ni tuan-tuan tak payahlah. Dia akan menambah lagi kerumitan dalam masyarakat. Tinggalkan benda yang menjadi keraguan, bawa benda yang membawa kepada kebenaran untuk kita menjadi hakikat bertuhankan Allah yang satu dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan saya maghrib ini. Terima kasih juga pada pihak surau yang sudi menjemput saya buat pertama kali. Ada rezeki kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain ketika nanti. Saya mohon maaf kalau apa-apa kekurangan daripada diri saya. Doakan saya juga doakan kalian. Moga-moga Allah berikan kepada kita satu nilai istiqamah, kekuatan untuk buat kehidupan ini dengan kebaikan, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.